بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وفي قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita teruskan kajian tafsir kita sambungan ayat seterusnya pada muka surat 544. Masih lagi dalam surat Al-Mujadilah. Disebut Mujadilah disebabkan ayat pertama yang kita belajar tentang Al-Mujadilah. Maksud Al-Mujadilah seorang perempuan yang mengadu dan berdebat dengan Rasulullah SAW. Tetapi keseluruhan sebagai besar ini adalah Al-Mujadalah. Mujadalah adalah setiap ayat yang ada kaitan dengan perdebatan secara umum. Al-Mujadilah maknanya lebih khusus. Dan apabila makna itu menjadi khusus, maka diambil jadi tajuk surah ini Al-Mujadilah. Tetapi umumnya adalah Al-Mujadalah. Mujadalah itu di sudut lughawi, di sudut bahasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله. Surah ini dan juga ayat itu pernah juga saya tafsirkan saya jumpa di mana. Mungkin waktu kita surah lama dulu pun Allah Ta'ala tapi rasanya gitu. Cuma muka-muka tak macam ni lah. Masa tahu yang ada lagi. Perasaannya itu. Tapi rasa macam pada tafsir ayat itu. Di sini. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman idza najaitum rasulah apabila kamu mahu berbisik-bisik dengan Nabi maknanya berbicara secara rahsia dengan Nabi faqaddimu maka hendaklah didahulukan kamu itu baina yaday sebelum bertemu Nabi sebelum berbicara dengan Nabi najwaakum itu yang berbicara secara senyap-senyap rahsia dengan Nabi sallallahu itulah kembali faqaddimu bis-shadaqah. Terlebih dahulu hendaklah kamu bersedekah. Itu. Dan ayatnya adalah ayat yang turun di Madinah dan surah ini bukan surah Madani yang seluruhnya turun di Madinah ketika ulama kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu sebagai pelengkap beberapa ya ayyuhalladzina amanu juga beberapa ayat sebelum ini yang telah kita pelajari. Jadi hikmahnya agar kita melihat ya ayyuhalladzina amanu ada kaitan dengan orang-orang yang tak beriman. Wahai orang beriman, tapi ada kaitan dengan orang yang tak beriman. Maksudnya Allah mengingatkan kita berhati-hati dengan orang yang tak beriman kaitan itu. Seperti mana ayat sebelum ini yang telah kita pelajari ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal 'udwan. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu berbisik di antara kamu, janganlah kamu berbisik untuk dosa dan juga permusuhan. Wa maksiatul rasul dan bermaksiat kepada baginda Rasulullah.
Maka Allah seru, la ya ayyuhallazina amanu. Mengapa? Kerana orang-orang Yahudi, orang-orang munafik berbisik di antara mereka dengan yang ismi wal udwan wa maksiatur rasul. Itu. Disebabkan ayat ini sebelum ini ada kaitan dengan najwa. Itulah dalam berbisik-bisik yang mana dikaitkan berbisik yang tak kena dengan caranya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, Inna syaitan. Innama najwa minasyaitan. Sesungguhnya najwa yang mana kembali daripada ismi wal udwa wa maksiatur rasul minasyaitan. Dia datang daripada syaitan. Kemudian ayat yang ke-12 masih ada kaitan dengan najwa juga. Tetapi ismi bukan minasyaitan, tetapi adalah minallah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu wa orang iman, apabila kamu najaitumur rasul, apabila kamu nak berbicara dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbicaraan yang rahsia. Terlebih dahulu hendaklah kamu bersedekah sebelum kamu bertemu dan berbicara rahsia dengan Rasul. Rasul Allah perintah sedekah. Cuma dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala tidak perintah tentang kadar sedekah, bentuk sedekah. Disebabkan bila disebutnya dengan sedekah tadi, maka dia boleh menjadi dengan makna yang umum. Bila difahami dengan makna yang umum, apa sahaja yang boleh disedekahkan. Orang boleh terima kurma, gandum, ataupun dinar, ataupun dirham pada zaman tersebut. Walaupun begitu, ulama kita ditanya hikmah tentang turunnya ayat ini, itulah sebelum seseorang nak berbicara dengan Nabi, dia kena sedekah. Lalu nak bersedekah itu, sebelum nak bercakap dengan Nabi, sedekah tu hukumnya apa tu? Wajib sedekah itu juga. Makna barang siapa yang tak dapat bersedekah, maka dia tak dapat nak bertemu Nabi, berbicara dengan Nabi. Faham zahir ayat ini begitu. Kerana kalau hukumnya wajib, maka barang siapa nak bertemu berbicara dengan Nabi, wajib baginya keluarkan sedekah. Lalu ulama kita menafsirkan ayat ini dengan cara dilihat terlebih dahulu keadaan situasi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama-ulama kita kebiasaan yang dapat berbicara dengan Nabi adalah orang-orang kaya. Bukan orang miskin, bukan yang muhajirin di kalangan ahli sufah. Muhajirin ahli sufah maknanya mereka berhijrah sehingga mereka tak membawa apa-apa. Sehingga mereka pun tak meminta-minta. Sehingga mereka jadi fakir. Kerana fakir tak ada apa tapi tak meminta. Untuk miskin terpaksa meminta. Lalu sehinggalah para ahli sufah ini tak berpeluang untuk berbicara dengan Nabi kerana kebiasaan orang-orang yang ada nama, tokoh-tokoh masyarakat ketika itu dapat bertemu Rasulullah. Dan Nabi menerima itu. Nabi menyambutnya disebabkan mungkin disebabkan orang yang datang seorang tokoh masyarakat. Kalau dia belajar agama dengan Nabi, moga-moga disampaikan kepada orang-orang di balik kampung, beritahu orang kampung. Itu dia Rasulullah SAW. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ini agar dapat dilihat orang-orang kaya yang biasa, yang selalu bertemu Nabi, bertanya itu, bertanya ini, nak tengok niat mereka macam mana. Ikhlas ataupun tidak. Nak tengok kedudukan mereka ni, orang kaya yang macam mana. Dan diuji dengan idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah. Itulah ketika mana kamu nak bertemu Rasul, terlebih dahulu kamu diwajibkan bersedekah. Dan rupa-rupanya kebanyakan orang-orang kaya ini tak mau bersedekah, bakhil, akhirnya tak dapat bertemu Rasul. Jadi golongan yang kaya itu tak bertemu Rasul. Lalu bagaimana pula orang yang fakir itu? Sebab ayat ini berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala perintah, hendaklah terlebih dahulu faqaddimu. Huruf fa itu kata ulama wajib bersedekah dulu. Maka tetapi bila Allah turunkan ayat ni, orang kafir pun tak mau mengambil tempat dan tak bertemu Nabi sebab mereka tak mau sedekah.
Lalu tersendat di sini kebanyakan orang-orang kaya yang datang berbicara dengan Nabi adalah orang yang berkepentingan saja. Disebabkan kalau mereka orang kaya yang benar dengan takwa, tidak kisah berapa harta, berapa banyak harta pun aku akan keluarkan untuk sedekah asalkan aku dapat bertemu Rasul. Itu rupanya orang kaya itu tidak demikian. Hmm. Cuma bagaimana pada orang yang fakir kalau itu? Lalu kalau ikut secara makna zahir ayat, tak ada siapa yang nak bertemu Nabi. Yang fakir tak ada apa nak disedekahkan, yang kaya pula tak mau pula sedekah, lalu tak dapat bertemu Rasul. Gimana ni? Gitu. Satu ketika Rasulullah duduk dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya Ali, Allah turunkan ayat agak berat, ya Ali. Apa tu yang Allah perintah agar sebelum seseorang bertemu aku, nak berbicara dengan aku, nak bersoal jawab ke, nak tanya soalan hidup, hendaklah dia bersedekah terlebih dahulu. Jadi Rasulullah bertanya, ya Ali, bagimu agak-agak berapa nak sedekah? Kalau 1 dinar, bagaimana ya Ali? Rasulullah berbicara, bagimu bagaimana ya Ali kalau 1 dinar? Dan sedangkan saya ada kata, ya Rasulullah, tentu mereka tak mampu. Disebabkan orang yang kaya pun angkat tangan tak mau sedekah, apatah lagi orang-orang yang kurang kayanya. 1 dinar ketika itulah. Kalau begitu, ya Ali, 1/2 dinar. 1/2 dinar mungkin berat juga, ya Rasul. Kalau begitu, berapa ya Ali? Bagiku, ya Rasul, kalau emas itu sendiri lebih kecil ataupun sama saiz dia dengan yang biji gandum ataupun barley itu. Sebab dulu sama Rasulullah kalau cerita tentang emas, dia ketul-ketul begitu. Lalu kata Rasulullah, ya Ali, pendapatmu hendak sungguh. Kau letak dia hendak terbentuk Nabi-mu, Rasulmu. Pendapat Sayyidina Ali. Itu. Walaupun begitu, Rasulullah SAW tidak didatangi oleh sesiapa melainkan seorang yang beramalkan ini, Sayyidina Ali. Orang yang fakir, orang miskin, orang kebiasaan tak ketemu Nabi. Kemudian orang kaya katanya tak mau sebab nak keluar sedekah. Mereka ni bakhil orangnya. Tinggal Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tetapkan, ya Rasul, lebih kurang dalam ukurannya seperti mana emas tu akan dikeluarkan dengan jumlah seperti mana besarnya biji gandum atau biji barley gitu. Besar tu. Kita tidak tahu berapa nilainya. Kita pun tak tahu agaknya berapa gram. Lalu Sayyidina Ali orang yang utama amal dan tak ada orang lain. Lalu kata Sayyidina Ali, lalu Rasulullah terima. Bagaimana caranya? Emas tadi, lalu ku pecahkan menjadinya, dia emas tu dinar, pecahkan menjadi dirham. Dia dapat dirham, dia dapat 10 ketul-ketul dirham. Lalu setiap kali aku nak bertemu Rasulullah SAW, aku akan bagi 1 dirham, jaga orang fakir, aku sedekah, dan aku bertemu Rasulullah SAW. Hari pertama, hari yang lain, kalau Nabi bertemu para sahabat, tidak dikira. Ini disebabkan sahabat nak bertemu Nabi secara rahsia, one by one, face to face, you know. Bagi faham sikit, sebab usia ini kurang faham. Gitu. Jadi maksudnya apa di sini? Maknanya bisikan najwa dia dengan Rasul. Tak ada orang lain dengar. Khusus. Bisikannya secara khusus. Maknanya kalau ditanya soalan, Rasulullah jawab untuk dia secara khusus. Orang lain tak tahu jawapan itu. Kaedah dia itulah. Jadi ada kadang Sayyidina Ali pun nak bertemu Rasulullah, nak bertanya sesuatu, dia pun cari orang fakir, dia pun sedekahkan. Esok pun sama, esok lagi sama. Sehingga 10 hari. Lalu kata Sayyidina Ali, maka 10 hari itu habis seluruhnya dirhamku. Maknanya dalam jarak 10 hari. Setelah 10 hari, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Quran, dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. Turun ayat ini disambung tapi menjadi satu ayat setelah 10 hari. Maknanya selama 10 hari orang kaya, orang fakir tak ada nak datang berbicara an-najwa tadi dengan Rasulullah. 10 hari.
Oleh kerana itulah kata Sayyidina Ali, ayat ini sebelum dia maksuh dan dinaksihkan dengan ayat kemudiannya, tidak ada orang yang mengamalkannya melainkan aku. Dan kata Abdullah bin Umar, ada 3 perkara yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Kalau salah satunya aku dapat, lebih unggul daripada unta merah. Unta merah ni maknanya harta yang sangat berharga pada zaman Rasulullah itu masyarakat. Iaitu Sayyidina Ali mengkawini Fatimah. Yang lain Rasulullah bagi bendera di dalam peperangan Khaybar, dia yang dapat pegang. Panci bendera Khaybar. Yang ketiga adalah jual, kata dia. Kenapa? Kerana Sayyidina Ali saja yang mengamalkan ayat ini sebelum dimansuhkan hukum kewajipan itu. Jadi masuk ayat, masuk yang hari yang ke-10, kemudiannya turunlah. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا, sekiranya kamu tidak mampu berbuat demikian, nak bersedekah, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kata ulama-ulama kita, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا, maka kamu tidak dapat melakukannya. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maknanya kamu tak bersalah kalau an-najwa dengan Rasulullah terima je. Tetapi hukum tu belum muktamad sehingga Allah Subhanahu wa taala turun ayat, "Asyfaqatum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqat fa idh lam taf'alu wa taba Allahu 'alaikum." Sebagian di kalangan para sahabat antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya tentang sedekah ini turun setelah ayat zakat. Sebagai ulama mengatakan ayat perintah zakat itu turun pada tahun yang ke-5 Hijrah, bersama-sama dengan perintah puasa Ramadan. Jadi puasa sebelum-sebelum tu puasa apa? Wajib, tapi puasa sebulan 3 hari. Puasa sebulan 3 hari. Dan bila seseorang tu puasa setahun, 3 dah 12. 36 hari darat dengan satunya hari puasa bersamaan 10 hari, maka dapat 360 hari. Itu kaedah waktu zaman tu. Tahun yang kedua Hijrah, perintah puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian tahun yang ketiga, tahun keempat dibawa. Sampailah pada tahun yang kelima Hijrah, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintah puasa penuh bulan Ramadan. Lalu puasa 3 hari jadi sunat, tak jadi fardu. Tu pasal puasanya Ramadan itu dia bukan awal-awal Islam lagi, bukan pada 2 Hijrah, kata Ibn Hajar Asqalani. Disebabkan diambil pada zakat fitrah itu 5 Hijrah. Sebab apa? Sebab cerita tentangnya puasa Ramadan ada kaitan dengannya zakatnya fitrah. Lalu oleh kerana itu Rasulullah tak pernah cerita tentang zakat bilanya awal-awal Islam tentang puasa 3 hari itu tidak ada. Itu yang kata ulama-ulama itu termasuk dalam cerita Lailatul Qadar. Ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr turun di Mekah. Kita tak pernah puasa di Mekah, puasa Ramadan tidak pernah. Kemudian pula cerita Lailatul Qadar 10 malam terakhir Ramadan, itu pun cerita bulan Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan. Lalu oleh kerana itulah perlu dikaitkan dengan kisah ini. Lalu kata Imam Hajar Asqalani, 10 itu dan 5 Hijrah difardukan puasa Ramadan dan bersama zakat fitrah. Zakat fitrah bersama dengannya. Bagaimana dengan zakat yang lain? Itu khilaf ulama, tapi sebagai ulama mengatakan juga pada ketika itu. Kata Abdullah bin Abbas, sebenarnya zakat telah diperintah di Mekah, tapi ketika itu zakatnya bebas. Dia tidak ada ukuran, takaran. Dia tak ada tolak 25% ke, tak ada. Barang siapa nak membersihkan dirinya, maka dia sedekah. Tapi namanya zakat pada ketika itu. Kaedahnya itu. Lalu oleh kerana itulah ayat ini turun setelah Allah mewajibkan perintah zakat keseluruhan. Jadi dia bukan cerita awal-awal Islam di Madinah. Kemudian. Disebabkan kita tidak tahu berapa tahun agak orang kaya, orang tua, orang ini bertemu Rasulullah berbicara, lalu ada sufah tak dapat berbicara dengan Nabi. Melainkan Nabi panggil dia. Tak berpeluang. Yang berpeluang ada
orang yang ketupuhan ada nama dalam masyarakat. Kalau dia mari, dia tak mari ni unta, dia mari ni kuda tu. Kemudian bawa pula hamba-hamba dia, 2-3 orang jalan. Jadi orang ini yang biasa bertemu Rasulullah. Tapi bila Allah turunkan ini, hikmahnya mereka adalah orang yang lebih nak memperlihatkan dia siapa. Tapi pada keikhlasan dia tidak ada. Sebab Allah perintahnya, kamu nak bertemu Rasul, kamu sedekah dulu. Mereka angkat tangan, tak mau sedekah. Dan nampak perangai mereka tu. Tokoh-tokoh masyarakat itu. Pada sedekah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah, bukan satu sedekah yang ada ukurannya. Tidak, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut apabila kamu nak bertemu Rasul, nak bertanya sesuatu kepada dia, hendaklah kamu bersedekah dengan nilai satu takaran dinar, 100 dinar, 200 dinar. Allah tak sebut. Lalu mereka memahami, alamak nak kena keluar ni dinar, dirham. Tak perlulah. Aku lebih rela lagi tak bertemu Rasul daripada nak keluar duit begitu. Jadi nampak perangai itu. Jadi lebih kurang 10 hari dah kata ulama-ulama, baru Allah Subhanahu Wa Taala turunkan fa in lam tajidu, kemudian asbaqatum itu. Zalika khairun lakum wa athhar. Jadi perbuatan kamu tidak ada ruginya disebabkan apa? Sedekah yang kamu keluarkan membersihkan diri kamu. Dan kata ulama, ini pada jiwa, ini pada hati. Ini bukan pada lahiriah zahir. Itu kemudahannya. Membersihkan jiwa, membersihkan hati. Itu yang pertama. Sebagian lagi kata ulama-ulama bahawasanya ayat tentang perintah sedekah ini turun sebelum perintah zakat lagi. Sebagai ulama berfatwa demikian ataupun memberi pendapat demikian. Mengapa agaknya? Kerana mereka menyebut tentang fa'aqimus salata wa atuz zakah. Wa atuz zakah itu duduk di bawah. Yang satu sedekah yang daripada tertib. Ini maksudnya adalah zakat yang mutlak. Zakat yang mutlak apa maksudnya? Zakatnya simpanan, zakatnya harta, zakatnya dagang, zakatnya perniagaan, itulah maksudnya. Zakat secara mutlaknya adalah secara umum keseluruhan zakat lalu diberi kepada asnaf. Itu masuk wa'atu zakat. Sebagai ulama mengatakan bahawa Allah perintah keluarkan akan sedekah sebelum Allah Subhanahu Wa Taala perintah yang kepada zakat. Zalika khairun lakum wa athhar, dan apa yang kamu lakukan itu dapat membersihkan diri kamu. Walaupun itu tidak ada siapa yang amalkannya hari ini melainkan Sayyidina Ali saja. Seorang-seorang dia amal. Tak ada sahabat yang lain yang dapat mengamalkannya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala meringankan hukumnya. Rasulullah duduk dan dengan Sayyidina Ali. Rasulullah mengatakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meringankan beban bagi umatku. Kalau kemudian turun dari asbaqatum an tuqaddimu sampai dah wallahu khabiru bima ta'malun. Walaupun begitu, setelah Allah turunkan ayat ini, Allah mendidik, menterbiah golongan-golongan yang kaya tadi, agar mereka membetulkan niat mereka kembali. Apa maksudnya? Agar mereka jangan berakhir bersifat kedekut. Sebab bertemu Rasulullah jauh lebih istimewa berbanding harta yang mereka miliki. Kalau mereka memahami dalam hal itu. Dan hadis baginda Rasulullah SAW, Nabi sebut dalam hadis sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi kata akan datang satu zaman seseorang akan mengeluarkan harta bendanya, mengorbankan apa saja kerana mereka telah meraih lazatnya melihat. Maksud walaupun dengan mimpi. Apa maksudnya di sini? Maknanya bahawasanya ayat ini dikaitkan dengan hubungan kerohanian. Hubungan kerohanian. Contoh ini, seseorang setelah Rasulullah tidur, bangun, selesai. Baca Quran, tidur, bangun, selesai. Apa selesai? Tak ada apa dalam mimpinya. Tetapi bila dia rajin sedekah malam-malam mimpi Rasul. Betul, sebab sedekah. Baca selawat, Nabi tak mari. Baca Quran, Nabi tak mari. Sedekah pula Nabi mari. Lalu dia pun sedekah. Siang hari dia sedekah. Malam hari mimpi Nabi.
Kemudian pada esok hari dia sedekah lagi malam mimpi Nabi. Begitulah rutinnya. Lalu tu yang kata Rasulullah mengisyaratkan akan datang satu zaman orang mengorbankan harta bendanya sebab mudah bertemu aku. Sebab kita tidak tahu. Sebab ulama kata mimpi Rasulullah bukan kerana amal kamu di hati hadapan Allah. Bukan kerana selawat. Selawat itu salah satunya pahala untuk kamu, rahmat untuk kamu. Itu tidak boleh dinafikan. Cuma Allah memilih untuk kamu bertemu Rasulnya, kekasihnya. Itu atas kehendak Allah. Bukan jalan kamu, jalan amal kamu. Itu dasar. Disebabkan kata Imam An-Nawawi bahawasanya mimpi bertemu Rasul berlaku atas orang yang soleh dan juga taleh. Soleh itu soleh, taleh tak soleh. Soleh itu tidak soleh benar. Apa maksudnya? Ya, berlaku atas orang kafir juga boleh melihat Rasul. Kalau Allah nak memperlihatkan dalam mimpi dia. Ada saja di kalangan orang-orang yang kafir ketika itu bermimpi Rasul, kemudian Islam, dia masuk Islam. Dia cerita begitu. Datang seseorang sekian-sekian muka ni wajahnya percaya. Begini pakaiannya. Lalu memberitahu, aku adalah Muhammad Rasulullah. Lalu dia cerita kepada seorang tokoh kata, itu betul. Maka Islamlah kamu. Maka dia mengucap kalimah syahadat. Betul kata Imam An-Nawawi. Jadi bila dia sedekah, siang hari sedekah, mati Rasulullah. Maka akhirnya apa yang dia ada? Sedekah. Mungkin sedekah ni kecil lah, cuma jalan-jalan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lebih memilih nak beri hadiah yang besar pada pengorbanan itu. Disebabkan apa? Kita selawat dengan lidah yang tak pernah, lidah yang boleh kita selawat, kita pun baca. Baca Quran pun baca. Tapi bila nak sedekah dia, tangan mula goyang. Sebab apa ada nama kalau kita sedekah RM2 tak kena. RM200 pun tak kena. RM2,000 macam tak kena juga. RM20,000 paling kurang masuk tiga. RM200 juta. RM200 juta paling kurang masuk penjara lah. Jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya mahukan ditundulkan diri dia. Jadi kecil-kecil tak ada nama, dia yang ada nama. Masuk surat khabar muka depan. Tak boleh belakang. Jadi maksudnya apa di sini? Dia mahukan itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menguji sehingga itu dia keluarkan sedekahnya, zakatnya, yang lainnya seumpama dan ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri hadiah padanya. Mimpi aku. Dan kata ulama, takwilan hadis ini tidak bersalahan dengan kitab Allah, ya ayyuhallazina amanu idza najaytum ar-rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Disebabkan ulama mengatakan najwakum sadaqah, juga dibaca jamak. Sadaqah itu mufrad. Maknanya cukup dengan satu sedekah kamu boleh bertemu Rasul. Kerana itu perintah Allah, izin Allah. Ya luar biasa. Kamu nak bertemu Rasul pun, mahu ya Allah. Kalau itu kamu sedekah. Itu umum, tidak disebut. Tapi kalau sedekah, maknanya kamu kena lazim selalu bersedekah. Begitu. Jangan sekali je. Seperti mana amalan yang Abdullah bin Mas'ud, sebelum bertemu Rasul, dia sedekah dulu. Selesai dia bertemu Rasul, dia sedekah lagi. Padahal dia bukan orang senang. Sebab sedekah pada ketika itu, bagi setengah kurma pun boleh. Dia makan setengah, lepas tu makan bagi setengah lagi kat kawan dia. Kita minum air agama. Jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya ada hubungan kerohanian. Seperti mana sebagai orang tasawuf mengambil pada dalil, ya ayyuhallazina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina najwakum sadaqah. Wahai orang beriman, kalau sekiranya kamu mahu menemui Rasul secara rohani, ruh dan ruh kamu dan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu kamu membersihkan ruh kamu, makna jiwa kamu, hati kamu dengan amalan sedekah, iaitu amalan terzakah yang dapat menyucikan jiwa kamu. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, wa dzakara isma rabbih fa shalla. Apa maksudnya? Iaitulah beruntunglah bagi orang yang membersihkan dirinya, wa dzakara isma rabbih fa shalla. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia solat. Lalu begitu juga amalan Abdullah bin Mas'ud, dia adalah orang yang lazim nak bertemu Rasul. Sebelum dia solat, dia sedekah. Dia sedekah kurma. Lepas tu dia solat. Habis pula dia solat, sedekah lagi. Jadi itu juga amalan Sayyidina Ali. Satu ketika Sayyidina Ali itu
nak cari orang fakir miskin, tak jumpa. Dia nak sedekah dulu sebab dia pun memahami pada akhirnya tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla, lalu dia nak sedekah sebelum solat sebab Allah kata tazakka dulu, bersihkan jiwa dulu sebelum solat. Lalu cara tak ada. Lepas dia sembahyang dulu, Allahu Akbar. Dia pakai cincin perak. Tengah dia sembahyang ada orang fakir datang ke ujung sana jalan, kalau ada siapa-siapa nak bagi makanan. Lepas tu sampai ke tak jauh pada Sayyidina Ali cabut dia punya cincin perak, dia pun balik begitu. Solat sunat. Kita tak buat begitu. Cincin kita ni pewarisan, mana nak campak begitu. Tok Nenek 400 tahun ni cincin. Tok Nenek ni. Tok Nenek dia. Jadi, mudah saya tak kata Tok Nenek hang. Jadi maksudnya apa? Kita amal nasional. Lalu kata ulama di sudut tafsir di isyari kerohanian, barang siapa ruhnya nak bertemu ruh Rasulullah, terlebih dahulu sedekah. Tapi ayat ini tidak maksud, bukan dia maksud di sudut pada zaman Nabi, kamu memang tak duduk zaman Nabi. Tapi di sudut kerohanian tak pernah masuk. Apa maksudnya? Tak batal pun. Kamu nak sedekah secara literal ni, makna zahir keluar duit nak sedekah, itu batal. Tapi membersihkan hati kamu, kamu boleh bersedekah walaupun tak bertemu Nabi secara zahir, nak bertemu secara batiniah roh kamu dalam mimpi, maka kamu kena sedekah. Itu tidak batal. Lalu nama menyatakan bahawa itu sebahagian daripada tafsir isyari tasawuf. Dzalika khairun lakum wa athhar. Disebabkan perbuatan kamu itu akan membersihkan kamu dan juga adalah memberi kebaikan kepada kamu. Sebab kalimat khairun adalah afdal. Makna menunjukkan sangat-sangat baik untuk diamalkan buat kamu. Fa'in lam tajidu, maka sekiranya kamu tak mampu berbuat demikian, fa'inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maafnya kerana pertolongan kamu tak mampu sehinggalah kamu pun beristighfar kepada Allah. Allah terima istighfar kamu. Itulah Allah kata bahawasanya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu Allah turunkan ayat Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Ayat sebelumnya sedekah. Bahawa sedekah sebagai orang yang kata atas itu sedekah. Jadi ayat yang ke-13 ni menasih. Nasih ni adalah Allah menggantikan ayat yang 13 dengan ayat yang ke-12. Ganti masuk apa? Iaitu tidak perlu lagi bersedekah. Tapi hukum sunat. Asalnya wajib, berubah pada hukum jadi sunat. Cuma Allah Subhanahu wa taala menyebut golongan-golongan yang bila diperintah sedekah, kalau kamu bercakap dengan Nabi, dengan Rasul, mereka pun tak mau. Lalu di sini ada jawapan daripada Allah yang mana seseorang akan bertanya, kenapa agaknya bila perintah sedekah mereka tak mau? Kita nak tahu jawapannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ashfaqtum, adakah kamu rasa takut sekiranya bila kamu setiap kali nak bertemu Rasul, kamu sedekah, kamu takut kamu jatuh kemiskinan? Ashfaqtum, adakah kamu takut jatuh miskin? Antuqaddimu baina yaday, tak kala mana sebelum kamu nak bertemu Rasul, nak berbicara najwakum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu kamu pun sedekah, keluar sedekah. Ini teguran dulu bagi orang yang stop tak mau bersedekah langsung kerana pun takut jatuh miskin. Itu yang Allah Subhanahu wa taala tegur dulu. Fa illam taf'alu, maka sekiranya kamu tidak dapat melakukan demikian, wa taballahu alaikum, maka ini nasib. Nasib ini menggantikan di atas jadi maksud. Apa maksudnya di sini? Maka hukum itu telah batal. Apa maksud batal? Allah meringankan umat Islam terus boleh bertemu Rasulullah tanpa bersedekah. Barang siapa yang nak bersedekah, kembali balik dzalika khairul lakum wa athhar, maka masih disunatkan. Masih disunatkan maksudnya ada sebahagian para sahabat Rasulullah apabila nak bertemu Rasulullah dan bersedekah. Maka amalan itu diamalkan oleh para wali, orang-orang salih. Seperti mana bila mereka pergi ke Masjid Nabawi nak ziarahi puasa Rasul, itulah nak menziarahi puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka akan bersedekah terlebih dahulu.
Carilah siapa yang layak nak terima sedekah mereka, ataupun mereka sedekahlah. Asalkan mereka sedekah, barulah mereka ke pusat Rasulullah menziarahi untuk mengamalkan itu. Betul. Dan mereka tak sedekah sikit-sikit, sedekah banyak-banyak. Itu. Ini para soleh dan diamalkan bagi orang yang memahami ayat ini. Sekiranya kamu tidak dapat melakukan sedekah, wa taballahu alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala terima taubat kamu. Apa maksudnya? Hukum telah masuk, para sahabat tak perlu amal, tapi Allah mengatakan aku terima taubat kamu. Apa maksudnya? Padahal mereka tidak bersalah. Para sahabat tak bersalah disebabkan mereka nak amal tak mampu nak amal. Kemudian mereka boleh berbicara dengan Nabi tanpa dengan bersedekah. Tetapi Allah menyatakan wa taballahu alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala terima taubat kamu, kembali balik kepada asbab betul antum orang-orang yang kedekut tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendidik agar kamu sekarang ini betul bertemu Rasul kamu, tak perlukan keluar harta kamu, dinar kamu, dirham kamu, lalu Allah Subhanahu wa taala perintah kamu bertaubat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala terima taubat itu. Faqimu shalah, maka dirikanlah salat, wa atu zakat, dan tunaikanlah zakat, wa ati'u Allah wa rasulah, dan taati Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Jadi tafsiran ini kata ulama-ulama kita ini adalah satu tafsiran tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tarbiyah, seseorang itu boleh berniat. Contoh kita bersedekah, pakai QR pun boleh sedekah. Lalu kata ulama, apabila dia bersedekah, niatlah, ya Allah, ini adalah sedekahmu sebelum aku bertemu Rasul. Bertemu dengan Rasul. Bertemu dengan Rasul, Allah yang letakkan. Tidur ke, tak tidur ke, dalam barzah ke, di akhirat ke. Tetapi amalan ini tidak lain, faqad dimu. Kembali balik untuk bertemu Rasulullah SAW, agar mengapa? Kerana kita tak mahu termasuk asbab betul yang ditegur oleh Allah. Maksudnya kita tidak kena untuk sedekah untuk bertemu Rasulullah. Sedangkan pada zaman Nabi ada orang-orang yang takut jatuh miskin kerana nak sedekah sebelum bertemu Rasulullah SAW. Kalau ulama kita mengajar salah satunya, sebelum kita maknanya bertemu Rasulullah SAW, maka rajin-rajinlah bersedekah ada niat nak bertemu Rasulullah SAW, dan niat ini kita dengan Allah Ta'ala je. Dia bukan niat umum. Bukan. Dia niat kita, hubungan kita dengan Allah dan juga Rasul. Ya Allah, tidak aku sedekah, mereka moga-moga kau bertemukan Rasulmu denganku. Itu kaedahnya. Disebabkan kita tak layak nak bertemu Rasul, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi jalan tu melalui ayat tu, kamu sedekah. Itu salah satu jalan kamu nak bertemu Rasul. Terus kembali kepada diri Rasulullah, akan datang satu zaman seseorang itu akan bersedekah mengeluarkan harta bendanya kerana mereka mudah bertemu aku dengan jalan itu. Faham? Sebelum balik QR ada 300-400 masuk itu. والله تعالى أعلم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.